Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan mengajar pelajaran Jawi Unit 1, kedudukan huruf Hamzah dalam ejaan Jawi. Baik, sekarang Ustazah akan cuba tunjukkan beberapa contoh perkataan Jawi yang mempunyai huruf Hamzah. Baik. Kedudukan huruf Hamzah dalam ejaan Jawi. Terdapat 5 keadaan kedudukan huruf Hamzah dalam ejaan Jawi. Yang pertama, huruf Hamzah yang ditulis di atas huruf alif. Yang kedua, huruf Hamzah yang ditulis di bawah huruf alif. Yang ketiga, huruf Hamzah yang ditulis 3/4 daripada garisan. Yang keempat, huruf Hamzah yang ditulis setara ataupun sama dengan garisan. Dan yang terakhir, huruf Hamzah yang mempunyai rumah. Okey, Ustazah akan cuba jelaskan satu persatu mengikut keadaan huruf Hamzah tersebut. Okey, baik. Kita tengok yang pertama iaitu huruf Hamzah yang ditulis ataupun yang berada di atas huruf alif. Yang ini berlaku apabila ada kata dasar Jawi yang bermula dengan huruf alif dan didahului ataupun ditambah dengan imbuhan awalan di, se ataupun ke. Maka huruf Hamzah tersebut perlu ditulis di atas huruf alif. Baik, kita tengok contoh. Bagi imbuhan awalan di, kata dasar yang Ustazah pilih adalah urus. Okey, huruf pertama bagi kata dasar tersebut adalah huruf alif. Dan apabila ditambah dengan imbuhan awalan di, dia akan jadi macam ni. Diurus. Okey, huruf alif tersebut ditambah dengan huruf Hamzah di atasnya. Begitulah dengan contoh yang kedua iaitu alif. Bila ditambah dengan imbuhan awalan di, dia akan jadi di-alih. Ada perbezaan dekat situ. Baik, yang kedua. Imbuhan awalan se. Kata dasar yang Ustazah pilih dekat sini, orang. Huruf pertama bagi kata dasar tersebut adalah huruf alif. Dan apabila ditambah dengan huruf sin, dia akan jadi seorang. Nampak dekat situ. Huruf alif ditambah dengan huruf Hamzah di atasnya. Contoh yang kedua, ikat. Bila ditambah dengan imbuhan awalan se, seikat. Okey. Yang ketiga, imbuhan awalan ke. Kata dasar yang Ustazah pilih dekat sini adalah arah. Dan huruf pertama bagi kata dasar tersebut adalah huruf alif. Dan apabila ditambah dengan imbuhan awalan ke, dia akan jadi ke arah. Okey, semua huruf alif tersebut ditambah huruf Hamzah di atasnya. Begitulah dengan contoh yang terakhir iaitu perkataan empat. Ditambah dengan imbuhan awalan ke, dia akan jadi keempat. Okey? Baik, kita tengok yang kedua iaitu huruf Hamzah yang berada di bawah huruf alif. Dia berlaku dalam keadaan 3 bentuk iaitu yang pertama, bagi kata dasar pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif. Contohnya, Islam, iman, ikhfa. Ini adalah 3 contoh yang Ustazah pilih. Ketiga-tiga contoh ini huruf alif tersebut diletakkan huruf Hamzah di bawah dia. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan huruf tunggal i. Contoh, e-dagang, email, e-book. Okey, semua tu huruf-huruf alif tersebut ditulis dengan huruf Hamzah di bawahnya. Okey, yang ketiga, kata sapaan ataupun kata seru yang bermula dengan huruf alif. Contohnya, alif, ya, ha. Huruf alif tersebut diletakkan huruf Hamzah di bawahnya. Baik, seterusnya kita akan tengok kedudukan huruf Hamzah yang berada 3/4 daripada garisan. Baik, ia berlaku dalam 3 keadaan iaitu yang pertama, apabila ada kata dasar yang ditambah dengan imbuhan akhiran an dan i. Baik, kita tengok contoh. Dekat sini Ustazah ada sertakan 6 contoh perkataan kata dasar yang ditambah dengan imbuhan akhiran an dan i. Yang Ustazah tandakan dengan warna merah itu adalah imbuhan yang ditambah. Baik, kesemua Hamzah-Hamzah tersebut ditulis 3/4 daripada garisan. Baik, keadaan yang kedua adalah bagi kata dasar yang mempunyai huruf vokal gabungan AI, AU dan
UI. Baik, kita tengok contoh. Okey, contoh dekat sini adalah perkataan-perkataan yang mempunyai huruf vokal gabungan yang Ustazah sebutkan tadi, iaitu AI, AU dan UI. Maka huruf hamzah tersebut ditulis 3/4 daripada garisan. Baik, keadaan yang terakhir adalah bagi kata nama khas. Yang ini terdapat pada 2 nama sahaja, iaitu kita tengok contoh. Okey. Iaitu ada 2 nama ya, iaitu nama Ong dan juga Ang. Baik, seterusnya kita akan tengok kedudukan huruf hamzah yang berada sama ataupun setara dengan garisan. Ia berlaku apabila ada kata dasar Jawi yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu kata pinjaman bahasa Arab. Baik, kita tengok contoh. Okey, di sini Ustazah letakkan 8 contoh kata pinjaman bahasa Arab yang mempunyai huruf hamzah. Dan huruf hamzah tersebut ditulis setara dengan garisan, iaitu sama dengan garisan. Okey, untuk info tambahan, huruf hamzah yang setara dengan garisan tu ditulis lebih besar berbanding dengan huruf hamzah pada kedudukan lain, iaitu pada kedudukan yang kita belajar sebelum ni, sama ada ia berada di bawah huruf alif, di atas huruf alif ataupun 3/4 daripada huruf alif. Tetapi sekiranya perkataan itu ditambah dengan imbuhan apitan, maka huruf hamzah tersebut akan ditulis pada kedudukan 3/4 daripada garisan. Baik, contoh dia. Perkataan doa. Doa apabila ditambah dengan imbuhan apitan, iaitu didoakan. Huruf hamzah yang berada setara tadi ditulis 3/4 daripada garisan. Ia hanya berlaku apabila perkataan tersebut ditambah dengan imbuhan apitan. Baik, yang terakhir, huruf hamzah yang mempunyai rumah. Bentuk huruf hamzah yang mempunyai rumah ada dalam 2 keadaan, iaitu yang pertama, apabila huruf sebelum huruf hamzah berumah adalah huruf yang tidak boleh bersambung dengannya. Baik, tengok contoh. Dekat sini Ustazah sertakan 4 contoh perkataan yang mempunyai huruf hamzah berumah, iaitu perkataan yang pertama, Israel. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, Mikail. Yang keempat, Jibrail. Okey, keempat-empat perkataan tersebut adalah huruf hamzah yang tidak boleh bersambung dengan huruf sebelumnya, iaitu huruf alif. Baik, tengok keadaan yang kedua. Apabila huruf sebelum huruf hamzah berumah adalah huruf yang boleh bersambung dengannya. Okey. Dekat sini Ustazah sertakan 2 contoh, iaitu perkataan tahniah dan masalah. Okey, tahniah. Nampak dekat situ kan huruf hamzah berumah boleh bersambung dengan huruf sebelumnya, iaitu huruf ya. Dan begitu juga dengan contoh yang kedua, huruf hamzah berumah boleh bersambung dengan huruf sebelumnya, iaitu huruf sin. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.